Okey, kita sambung kepada agenda seterusnya. Pelaporan lah. Dan pelaporan ni kita akan masuk ke dialog prestasi PBD pertengahan tahun. Cikgu Zakwan, agenda ni ambil mana? Apa type? Puan Maznah. Wah, Mazna, SU. Okey, hati-hati dengan huruf kecil, huruf besar, no? Baik, cikgu. PBD, huruf kecil, huruf besar. Pintas, dia ada kira ejaan dia. Lepas tu PDPR, hanya D tu huruf kecil. Yang semua huruf besar. Okey, nanti saya upload lain. Okey. Saya tambah balik satu markah lah bila upload. Okey, kita tengok dialog prestasi. Okey, kita pergi terus kepada dialog prestasi. Ya, saya kontrol lah, bagi cepat sikit. Kita tengok dulu yang tahun 6. Share. Nampak lagi? Nampak ni? Nampak tapi tak luah dah saya apa. Tadi boleh luah. Nanti start. Saya dari tadi tengok kecil tu. Yang tu bukan. Itu bukan masalah di saya ni, masalah di komputer masing-masing lah. Ya ke? Betul je ke? Rasanya. Sebab saya tayang, dia bukan ada Tak kontrol. tak boleh nak baca. Tayang je lah. Yalah, dia sebenarnya tayang saja. Saya tak boleh kontrol belah sana tu. Yang tak nampak ni. Sebab tak selalu tertarik. 2 hari boleh baca je tu. Ni tak boleh baca. Okey, saya boleh baca. Tiba-tiba jadi halus ni. Cuba keluar masuk balik. Keluar. Cuba keluar, Cikgu Mazhar keluar masuk balik. Okey. Cikgu Arni ada kat situ? Ada cikgu. Okey, cikgu ni pakai laptop ke pakai handphone? Pakai handphone je cikgu. Saya laptop saya bermasalah sikit. Saya pakai handphone. Pakai handphone boleh zoom ke? Boleh saya boleh nampak. Okey. Okey. Cikgu Mazhar masuk balik tu. Cikgu Mazhar dah masuk dah. Nampak tak? Kan sama kan? Sama je cikgu. Sama juga cikgu. Okey, kalau macam tu saya stop presentation, saya masuk balik. Kod saya lah kod. Dia jadi 2 skrin cikgu, dia jadi skrin. Satu gambar cikgu, satu lagi tu bentang. Ya, dia jadi size macam gambar muka ke depan ni. Oh, yang tu setting dia setting di handphone masing-masing. Dia kita boleh ubah tu. Contohnya sini. Ada tekan apa cikgu? Betul. Tapi kadang-kadang dia ubah sendiri. So, dia sebenarnya contoh ni saya nampak penuh kan? Nampak tak ni? Saya ni nampak penuh. Okey, hanya kita boleh ubah layout. Layout saya nak tengok macam ni pun boleh. Nampak tak ni? Macam ni. Ini kita kena kontrol sendirilah. Okey, saya nak ubah layout lagi. Saya nak ubah kepada sidebar. Nak bagi semua duduk sebelah. Semua duduk sebelah. So, dia kontrol di sana. Nak tengok full screen, tekan full screen. Akan nampak full screen. So, dia kawalan di sini ni, titik ni. Ambil change layout. Kalau ambil auto, dia akan ubah ikut suka dia. So, selalunya saya akan ambil spotlight lah. Exit full screen. Cuba kontrol situ lah. Saya tak boleh kontrol tu. Tu masing-masing. Di setting apa cikgu spotlight? Sini. Ambil titik ni. Change layout. Change layout. Lepas tu tekan apa? Lepas change layout, pilih yang sesuai. Terai yang mana pun yang sesuai. Tengok sesuai. Patutnya spotlight lah. Spotlight ni maksudnya dia tumpu kepada apa yang dibentang. Itu spotlight. Ataupun ambil sidebar. Dua ni ya. Kalau tak spotlight, ambil sidebar. Cuba tengok. Boleh? Tapi nampak muka cikgu yang dekatnya jadi besar ni. Okey, muka saya tu mungkin Cikgu Mazhar pin kot. Buang pin tu. Dia ada banyaklah situ kontrol. Saya tak boleh kontrol. Saya hanya boleh tayang saja. Orang di sana yang kontrol.
Kalau tak reti. Tak apa, cari. So dia akan jadi kecil lah. Bila nampak muka saya besar, bukan ada muka pun. Dia ada gambar je. Dia jadi besar. So, Tak apalah cikgu, sekejap lagi saya buka slide saya lah. Saya tak reti lah. Okey, tak apa. Kita terus kepada fail tahun 6 dulu. Buat boleh cikgu, saya boleh lah. Kena tekan skrin penuh apa sana. Cikgu Rasmah Kalau pakai headset ke? Pakai laptop? Lah ni Cikgu Bazar. Cikgu Bazar Saya pakai start laptop. kereta pergi rumah Cikgu Rasmah. Dia duduk Boleh lagi tengok. Sampai rumah Kak Ros habis JM. Lambat ni. Kurang-kurang pukul 7. Allahu Akbar. Sebab nampak surat sekali. Tekan full screen. Tekan full screen. Buatlah situ. Saya tak ada kawal. Itu masing-masing. Handphone masing-masing ataupun laptop masing-masing. Okey lah. Kita tengok tahun 6. Dan ni jam menunjukkan 3.46. Kalau pada kita yang dialog sesi 2 hari lepas tu, time ni nak habis dah lah. 15 minit kan habis. Ni kita baru nak mula. Okey, kita tengok yang mana-mana kita sempat tengok. Untuk tahun 6, Cikgu Zakwan. Cikgu Zakwan. Ya, saya. Okey, ni saya dah tayang graf untuk tahun 6 lah. Untuk mata pelajaran sains belum? Kita tengok sains. Okey, ini untuk pelajaran sains. Kalau tengok pada sini, apa yang kita boleh baca? Tengok pada graf. Tengok pada graf yang tahun 3. Okey. Nampak orang tinggi. Orang tinggi. Kelas. Nak zoom. Dah pergi pula. 3 cm. Okey, kelas 3 cm. Okey. Itu tujuan bila ada graf ni kita nampak dengan jelas lah. Sekolah kelas mana bagi mata pelajaran sains yang kita kata kritikal. Dan sepatutnya peranan panitia bukan kata tinggal kat cikgu tu sahaja. Kalau boleh kita cuba bantu cikgu kelas tu. Cikgu kelas 3 cm ni siapa dia? Saya. Memang perlukan bantuan. Okey, contoh je lah. Kalau kata cikgu tu baru ataupun cikgu tu buka option, contoh dah, Cikgu Mazna, cikgu yang lama dia dah tahu. Contoh, maksudnya di situlah peranan kita sebagai panitia cuba bantu. Kalau kata kita tengok, kelas dia ni, dia pun mungkin tak ada pengalaman lah. Ataupun cikgu ni buka option dan sebagainya, kita tengok dengan peratus kelulusan yang agak membimbangkan. Maksudnya kalau kita tengok graf 3 cm ni, lebih ramai murid yang belum mencapai tahap minimum BMTM berbanding dengan budak ataupun murid yang telah mencapai minimum. Pun begitu, graf 3 cm ni lebih baik untuk sains, lebih baik berbanding dengan mata pelajaran yang lain lah. Contohnya matematik dan juga bahasa Inggeris. Okey. Itu satulah Cikgu Zakwan. Nampak yang tu lah. Okey, dan kalau kita tengok dari sini, berapa kelas yang kita nampak masih lagi ada murid belum mencapai TP3? Satu, dua, tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, ada 9 kelas yang belum mencapai TP3. So kita nampaklah 9 kelas. So dalam pelajaran sains, tujuan kita utama nak bagi mereka dapat TP3. Dahulu. Sebelum kita nak tengok mereka nak ke 4, 5, 6 lah. Sebab kita nak bagi mereka mencapai tahap minimum. Minimumnya 3. So daripada sini, tindakan kita ada kepada kelas-kelas ni lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Macam 8. Bukan, sekolah tak kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Betul lah. Dah 8. So kalau kita tengok di sini pun nampak. 8. Tengok sini dah. Peratus kosong ni maksudnya semua mencapai. Semua mencapai. Yang hijau ni bagus lah. Tapi yang bukan hijau. Kuning dengan merah ni. Ni merah sangat ni bermaksud kritikal lah. 62% ataupun 20 orang tak lepas.
Kelas ni 2 orang. Kelas ni 9 orang. Campur-campur semua berapa orang yang tak lulus lagi? 49. Dah ada di bawah ni. 49 orang. Dan ni kita akan tengoklah 49 orang ni siapa. Dengan pergi pada kelas-kelas tu. Okay, sebelum kita pergi ke kelas tahun lain, tahun lain yang mana tak ada masalah tu untuk capai TP tu kita tak perlu tengok lah. Kita tengok 6cm dulu. Sebab 6cm ni 25%. 25% mewakili berapa orang tu? Tak ramai. 7. So kita pergi ke kelas. Kita pergi kelas 6cm dululah. Tapi untuk tahun 6 dia saya buat lain sikit. Kita bandelkan ikut TP. TP 2 ada berapa orang tadi? 7 orang. Ni ada 8. 7 kah? Saya nak tengok. 6 cm. Dah dia campur semua. TP 2 campur tahun 6 semua. 8. 6 cm seorang. 6 cm 6 cm ada 7. 6 cm seorang. So, bila kita tengok data ni ada 8. Dan kalau kita tengok senarai nama murid memang macam tu lah. Ada 8 orang. So 8 orang ni apa isu-isu mereka yang mereka tak boleh capai lagi TP3. So kita akan tengok di sini lah. No? So isu-isu ni lagi mendalam, lagi spesifik, lagi detail kita tulis, lagi senang untuk kita kemukakan dia punya apa dia? Kita nak kemukakan dia punya intervensi ataupun cara penyelesaian ataupun ubat mujarab dia. Kita boleh describe sakit tu. Sakit tu kita describe dengan jelas, baru kita boleh bagi ubat yang betul-betul tepat. Contohnya kita tengok sini jelas tak jelas. Pertama, kehadiran di sekolah. Okey, saya minta Cikgu Zakwan lah minta. Untuk data ni. Okey, Zakwan sambung. Okey, baik. Okey, untuk TP2, 8 orang yang tak mencapai ke TP3. Okey, ada 3 sebab di sini. Yang pertama, kehadiran pada PDPR tak memuaskan. Maksudnya, sebenarnya kita mengadakan PDPR, mereka tak masuk. Walaupun mereka dah ambil modul, tapi tak ada respon daripada mereka yang berkenaan lah. Dan kita tak tahu tahap mereka macam mana. Tu. Kemudian bila dia bukan tak masuk selalu, dia masuk juga. Tapi sangat tak memuaskan lah. Bila masuk saja kita tahu. Prestasi mereka memang ketinggalan. Itu yang pertama. Okey, Cikgu Zakwan. Kita perlu kita perlu tahu yang kita bentang data ni berdasarkan data pada bulan 6. Dan bulan 6 maksudnya bulan 6, 5, 4, 3, 2, 1 tu memang ada PDPR lah. Ada PDPR. Tapi selain pada PDPR, kita banyak bersemuka sebenarnya pada bulan-bulan berkenaan. So kita kalau kita nak kupas isu bagi tempoh tu lah. Saya faham lah PDPR selepas pada bulan 6 tu memang sajalah. Tentunya saya nak maklumkan yang tu saja. So kehadiran PDP tidak memuaskan. Okey, untuk kita nak bagi detail, kita ada 8 orang. Adakah ke 8 orang ni kehadiran mereka ni tidak memuaskan? Ataupun hanya sebahagian saja? Kalau tengok nama ni, Aziz, Hafiz Darwish, Amir ni. Ya? Maksud dia termasuk waktu kita bersemuka mereka juga tak ada. Macam tu. Adakah mereka 8 orang ni yang macam tu ataupun sebahagian saja ke macam mana? Sebab kalau saya tengok ayat ni, seolah-olah 8 orang je lah. Ya, ni sebahagiannya cikgu. So kita kena, kalau boleh, bila sebahagian, bila kita kata pesakit kita, contoh sakit kepala, tapi bukan 8 orang sakit kepala. 4 orang je sakit kepala. 9-4 orang saja sakit kepala. Ubat yang kita nak bagi ni, kita bagi kat 8 ke bagi kat 4 orang je? Kat 4 orang tu lah. Okey, 4 orang tu sajalah. Mereka je sakit kepala pun. So,
sebagai doktor, saya perlu tahu tak siapa dia Pak Wang ni? Kena tahu lah kita nak bagi ubat siapa dia kan. Okey. Kenapa kita kena tahu kan tak pakai bagi je lah. Okey, saya perlu tahu. Betul. So, kalau seboleh-bolehnya, kita tambahlah nama tu siapa dia. Masukkan nama dia. Masukkan Aku nama Dawis. siapa dia. Contoh ambil saja di sini. Dah ada kan? Dah. Okey. Afi, Dawis, Dawis, Amir, Okey. Amirul, Dawis copy. Kita copy. Amir, Amir, Mama Amir, Mama Amirul, Siti Nurul. Macam tu lah. Nanti masukkan. So, bila saya sebagai doktor lain, katalah Cikgu Zakwan, doktor pun Cikgu Zakwan kata hari tu ada pembedahan lain, saya nak kena ganti. Contoh, saya main tengok nak bagi ubat. Saya bagi 88. Tapi bila ada nama, saya tahu bagi kat kawan ni, Pak Wang je lah bagi ubat kat depan ni. So, kita punya intervensi nombor 1 di sini akan melibatkan siapa? Budak-budak ni je lah. Kan? Contoh kata nak bagi mak pak kan? Ya. Ni. Nak tak panggil semua dah lah ni. Panggil 4 saja kan? 4 waris tu lah. Sebab tu saya katakan tadi, penyataan isu ataupun penyataan masalah kita kalau boleh, kita boleh detail, terperinci, kita perincikan lah. Supaya kita punya ubat tepat sampai kepada sasaran, kepada pesakit tu sendiri. Okey. Kita sama juga di bawah ni. Lemah dalam kemahiran membaca. Adakah ke-88? Ataupun sebahagian? Yang ni 6 siap tu lah. Kalau ke-8, okey. Boleh lah. Semua, tulis semua. Semua murid. Semua. Faham? Tak perlu buah nama. Perlu buah nama tak? Semua murid lemah. Semua. Perlu tak boleh tulis nama? Tak perlu. Sebab nama dah ada di bawah ni kan? 8. Faham ya? Bila tulis semua, saya faham. Semua. Lepas ni lemah memang semua lemah. Okey, baik. Murid kurang berfungsi dalam menyiapkan tugas yang diberikan. Adakah semua? Soalan macam tadi juga. Ini pun semua juga ni. Semua murid kurang berfungsi. Okey. Satu lagi kaedah. Bila kita bagi satu permasalahan, kita kata murid kurang motivasi. Kita biasa dengar tak why analysis? Tak biasa dengar why analysis, no? Okey, why analysis, saya bagi satu contoh lah. Docs. Ni, okey. Kita katakan permasalahan, no? Okey, murid kurang motivasi. Itu pernyataan masalah dia, kan? Tadi kan? Ya. Okey, lah ni kita nak belajar why analysis. Why analysis. Why. Okey, murid kurang motivasi. Kita kena tanya why. Kita tanya pula, kenapa? Kenapa murid kurang motivasi? Siapa boleh bagi jawapan? Macam Hafiz yang saya kenal tu cikgu, sebab dia sendiri memang memang itulah dia extrovert tu yang dia dengan dia tu. Introvert ke? Dia jenis tu lah. Okey, itu seorang. Kita ada 8 orang. Kalau saya cikgu, murid ni dia kurang bermotivasi. Yang pertama, dia tak nak selesaikan masalah. Kemudian dia akan jadi manat. Tidak boleh selesaikan masalah. Okey. Kita akan buat apa pula? Why analysis ni kita buat apa pula? Kenapa tak boleh selesaikan masalah? Kenapa tak boleh selesaikan masalah? Kita punya aras tinggi. Aras? Aras soalan tinggi. Kita aras tinggi kan macam tu. Ataupun dia tak boleh selesaikan masalah kerana kurang kemahiran. Ni saya setuju. Okey, dia kurang kemahiran. Okey, apa pula kita sepahnya apa pula?
Kita akan buat apa? Nampak kurang Kita kemahiran. akan tanya lagi lah. Pasal apa kurang kemahiran? Tidak boleh membaca. Tidak menguasai 3M. Kira 88 tu tidak menguasai lah. Betul? Ya, betul. Baca pun Tengok tak sini boleh. 3M. Betul lah tu tidak menguasai 3M. Kita senang. Okey, tidak menguasai 3M. Maksudnya mereka ni tak boleh baca ke boleh baca? Lemah Baca pun lemah dalam lemah dalam menguasai 3M. Okey, lemah lah. Okey, lemah dalam 3M. Okey, kalau kita nak pilih lagi banyak lah. So YY ni dia ada 3 lapis, ada 5 lapis, dia ada berlapis-lapis. Hari ni kita ada berapa lapis? Itu 4. Kita dapat lapis. So dia akan apa ni, akan banyak lah lapis-lapis tu bila kita tanya. Contohnya kalau kita nak start, contoh guru datang lewat ke sekolah. So why? Kita akan tanya, kenapa guru datang lewat? Kereta rosak. Kenapa kereta rosak? Tidak apa selenggara. Okey. Kenapa tidak selenggara? Tak ada duit. Cikgu kan tak ada duit. Tidak kisah. Dia tak kisah. Dia tak Perempuan faham. Dia tak tahu maintenance. Mana dia tak tahu saya perempuan. Tak tahu dia. Okey lah. Dia apa? Cikgu Rosmah kata apa? Tak tahu. Dia tak Tidak tahu. kemahiran. Dia tak faham tu. Tiada kemahiran. Tidak faham. Okey, Ya, tidak ya, faham. betul. Okey. Kenapa tidak faham? Tak belajar. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Jawapannya apa? Cikgu Rosmah, kenapa tidak belajar? Tak ada guru. Dia kena ada alasan yang kita kata rasional lah, rasional. Lah ni pakcik Google ada. Dia buat kata tak ada cikgu tu susah sikit lah. Okey lah. Guru datang lewat ke sekolah. Oleh kerana kereta rosak. Kenapa kereta rosak? Tidak selenggara. Kenapa tidak selenggara? Tidak faham. Kenapa tidak faham? Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Tadi sendiri tu. Okey. Okey, untuk kemukakan intervensi. Kat mana kita nak bagi intervensi ni? Contoh, kita ambil contoh ni lah. Kat mana kita nak bagi jalan penyelesaian? Intervensi, kita nak bagi ubat. Okey, isu utama dia yang ni. Isu utama dia sini lah. Kita nak merah. Guru datang lewat ke sekolah. Itu isu utama dia. Tapi dia kata korek-korek. Ya, ini ya pasalnya. Contoh lah. Itu pasalnya. Okey, kereta rosak. Ada tak intervensi dah? Ada? Apa dah intervensi dah? Selenggara. Bawa bengkel. Baikilah. Dah rosak. Baiki lah. Baiki di bengkel. Itu satu intervensi. Okey. Tidak selenggara. Apa intervensi dah? Selenggara. Selenggara ikut jadual. Selenggara ikut jadual. Selenggara berkala. Itu intervensi dah. Jadi kita tepuk yang ni warna hijau. Tak nampak. Warna biru lah. Okey lah. Ini intervensi. Ini biru. Tidak faham. Okey, apabila kita ada dua intervensi ni, yang ni perlukan intervensi tak? Ni dia kena ambil tahu juga lauk ni kalau tak faham korang kena ambil tahu lah. Takut benda ni berulang. Tidak faham. Nak buat macam mana ni intervensi ni? Perlu ambil tahu lah. Ambil tahu contoh. Ambil peduli. Tapi perlu ambil tahu ni dia dah menjadi kita kata sikap lah, sikap. No? Tidak belajar pun perlu belajar lah. Okey lah, perlu ada ilmu. Okey, contoh. Supaya apabila yang biru-biru ni kita ambil tindakan, apa yang kita harap? Masalah tak berulang lagi. Kita berharap yang merah ni selesai. Dia menjadi
menjadi color lain lah. Dia jadi selesai. Itu sebenarnya. So dalam murid kita pun macam tu. Bila kita katakan satu permasalahan, kita kena tengok mendalam. Kenapa budak kurang motivasi? Kenapa tidak motivasi? Sebab dia tak aktif buat. Sebab tu dia tak motivasi. Dia kurang kemahiran. Sebab apa kurang kemahiran? Dia lemah 3M. So isu pokok dia antaranya di sini. Ini isu pokok lah. So intervensinya di sini apa? Contoh kalau saya nak tanya. Di sini intervensinya apa? Di sini intervensinya mungkin sama ataupun ni. Supaya yang ni kita boleh selesaikan. Kurang motivasi antaranya kita boleh kata juga murid tidak minat. Kan? So, bawah murid tidak minat, intervensinya didik hibur. Nampak tak? So, bila kita kata didik hibur, ada tak kita rancang didik hibur? Ada, tapi malahnya cikgu semua buat kat kelas dia ya. Lain buat cikgu, tapi cara saya. Kan, maksud saya buat tetapi secara terancang oleh ketua. Dia rancang. Dia tentukan berdasarkan perbincangan, tentukan berapa kali kita nak buat, macam mana-mana. Lepas tu bila pula kita nak tengok budak ni adakah berubah sikap dia daripada tidak minat kepada minat, kita kena tengok. Sebab tu dalam kata kerja tu kita ada merancang sehingga ke tahap tu lah. Bila kita nak test balik, bila nak tengok balik budak dan sebagainya. Okey, hari ni yang ni YY analysis. Dia YY analysis ni boleh kita apply, aplikasikan kepada apa-apa isu. Apa saja isu. Contoh tandas rosak. Kenapa tandas rosak? Sekali dia akan ni masuk. Macam kata rosak tak lah. Dia akan masuk. Dia akan jumpa. Selalunya mereka buat YY analysis ni untuk perkara-perkara di syarikat juga. Okey, katalah produk ni tidak laku. Tidak dibeli. Okey, mereka akan publish lah. Akan zoom. Kenapa produk ni tidak laku? Okey, kerana ni. Sekali mereka akan jumpa promosi kurang. Ataupun rasanya tidak sedap. Sebagainya lah kita akan jumpa. So, setiap baris-baris tu kita boleh kemukakan intervensi. Inilah, macam ni lah. Okey. Okey, faham lah YY analysis ni. So nanti tahun depan kalau kita ada isu kepada murid, cuba untuk kena pasti intervensi ataupun ubat kepada penyakit tu, kena tengok YY analysis ni. Masuk dalam mana pun tak apa. Tapi setiap level tu dia akan ada tindakan yang kita boleh buat. Sampailah ke tahap contoh dia tulis sini, katalah hitam pula. Ini saya tunjuk contoh lah. Tidak kisah. Okey, ni apa dia punya intervensi? Boleh tak kita buat apa-apa kat dia? Intervensi. Dia tak kisah. Mungkin ada lah. Tapi dia jadi sukar. Saya nak bawa kata ada benda dalam kawalan. Yang ni ada dalam kawalan tak Baiki Bengke? Dalam kawalan tak? Okey. Dalam kawalan. Selenggara ikut jadual. Dalam kawalan. Dalam kawalan. Ni perlu ambil tahu ni. Dalam kawalan tak? Dalam kawalan kawan tu. Tapi kita ni nak kawal dia boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Dia sampai tahap ni. Ni tahap sikap lah. So bila tahap sikap ni, kita boleh juga buat sesuatu. Iaitu kita cuba memujuk ataupun bagi promosi. Macam tu sajalah. Main lah ni, main belajar, main nak tunjuk. Itulah secara kita nak pujuk. Tapi sikap ni sikap. Sebab tu mungkin yang ni yang lebih sesuai untuk kita ambil tindakan. Contohnya lah. Okey. Kita balik kepada PIL tadi. Tahun 6. Kita tengok intervensi apa nak buat. Yang ni semua noh. Kita dah jelas dah. Yang ni ada 4 orang. Yang ni semua. Okey. Kalau nak buat apa? Yang ni nak bincang. Cuba Zakuan sambung balik sikit. Okey, untuk yang intervensi ya, bagi berkenaan dengan kehadiran, akan buat perbincangan dan dialog dengan waris yang 4 orang tadi lah. Ada masalah tadi, berkenaan dengan kehadiran dalam PDP atau PDPC. Okey, lah ni, sebelum kita pergi ke ni, yang ni lah, yang atas ni.
Intervensinya apa? Tempoh pelaksanaannya. Ada September, November. Siapa nak buat? Guru pelaksana. Okey, maksudnya secara bersemuka ke tak bersemuka ni? Dialog ni sekarang ni kita buat tak bersemuka. Secara atas talian. Atas talian. Mungkin boleh tulis sikit lah. Tak apa. Buat tak buat lagi? Tak buat lagi. Tak buat lagi. Okey lah. Sama juga hak ni budak ni isu dia semua murid lemah. Bila lemah kita nak cakap dengan semua ibu bapa lah. Lepas tu kita dialog apa ni? Yang lemah ni nak suruh mereka buat apa? Nak tengok sebab masalah kenapa tak hadir. Nak minta kerjasama mak pak lah. So persoalan nak hadir. Okey. Dan yang isu yang seterusnya kurang motivasi. Apa? Menyediakan PDP yang lebih bermaklumat tetapi ringan, santai, didik heboh supaya dapat menarik minat murid-murid dalam sains. Ni pada pujuk ada kaitan lah. Nak pujuk lah. Okey lah, ada lah kaitan lah. Tapi kalau kita tengok YY analisis sesat tu, yang ni betul tak? Ada tak ini? Ada dia punya kebenaran dalam kurang motivasi ni, kurang kemahiran. Kurang kemahiran. Yang ni kemahiran lah, contohnya kurang kemahiran dalam sains lah. Maksudnya mungkin dia tapi dia akan titik tolak sini juga kan. Ya. Dia kena kemas sini dulu baru dia boleh mai sini kah? Ya. Contohnya okey, tak apalah. Sebab budak-budak ni 8 orang untuk darjah 6. Kalau boleh bila kita buat taksiran sekali lagi hujung tahun punya, dia sekurang-kurangnya daripada yang merah ni dia boleh lompat pergi ke hijau lah, ke tahap TP 3. Okey. Okey, baik. Ini budak-budak dia dah. Ni apa yang kita buat ni sampai ke tahap kita kena tengok budak lah. Ni baru kata kita tahu siapa dia pesakit kita. Ni contohnya mereka ni dah sampai tahap berapa penyakit mereka. Kita tahu lah. So untuk kelas 6CN siapa aja? 6CN saya. Okey, 6CR. Cikgu Mazna. Okey, Cikgu Mazna. So Cikgu Mazna ada seorang lah, dia kena puasa. Cikgu Zakwan ada lagi 7. Tapi boleh tak buat kerjasama doang? Boleh. Boleh. So kita dalam panitia ni macam tu lah. Kita taklah kata terhad kerja kelas kita. Kita juga boleh bantu rakan lain ataupun kita juga boleh pohon rakan lain, cikgu-cikgu lain untuk bantu kita lah. Mungkin Cikgu Maznah dia ada kemahiran, Cikgu Zakwan ada kemahiran, gabung kemahiran sebagainya, dapat membantu budak-budak ni lah. Ni TP2. So untuk sains darjah 6, TP2 tak ramai, 8 orang saja. Kita perlu ingat, target kita yang utama TP3 lah. So seboleh-bolehnya TP4, 5, 6 tu pun ramai. Ramai tu cantik. Okey, kita dapat part 13. Kita tengok sekali je untuk TP3. Cikgu Zakwan. Okey, untuk TP3 masih lagi berbangkit berkenaan dengan kehadiran dan juga motivasi. Bagi 44 orang tu. Semua? Ada 44 orang. Ada 44 orang ni. Ini nak kena sok juga tu. Tak semua ni. Sebab saya nak Siti cuma seorang tu lah, yang Aisyah tu je bermasalah. Ni kan? Sebab tu kalau boleh kita kena pasti murid-murid tu lah. Supaya macam saya katakan tadi tu, tak mau ulang balik, tapi macam tu lah. Sama juga Cikgu Maznah, mungkin bukan semua. Bila kita nak labelkan, nyatakan satu perpindahan isu, biarlah tepat dengan orang dia lah. Kita tak mahu nak pukul rata, kan? Kita kata blanket. Bila kita kata blanket statement tu, bila sebut seolah-olah semua macam tu. Okay. So kita perincikan lah. So kita tengok yang kedua, mendirikan PDP yang lebih. Ni lah.
Sama macam tadi Sama macam tadi. kan. Ya, sama Okey, macam tadi. dia sama macam tadi. Yang ni kita nak bawa depa ke tepi 3. Tepi 3 ni kita nak bawa depa ke tepi 4. So kita perlu tahu apa yang menghalang murid-murid ni daripada mendapat 4. Itu isu dia sebenarnya. Apa yang menghalang murid-murid 44 orang ni daripada mereka mendapat tepi 4? Apa isu dia? Isu kemahiran juga cikgu yang ni cikgu. Isu kemahiran. Okey. Ya. So, kemahiran, depa contoh macam BM dengan matematik. Kemarin depa boleh habaq lah. Okey, depa permasalahan ayat permasalahan dia kata untuk tepi 3 depa boleh buat sekarang ni ya. Kalau depa buat lemah macam ni sikit depa boleh naik tepi 4. Itu contoh dia lah. So sains pun kita kena pasti isu budak yang 3 nak ke 4 ataupun 2 ke 3 ni macam tu. Apa yang menghalang depa ni pada tepi 3 ni untuk naik tepi 4? Apa yang depa tak kuasai lagi? Contoh kita faham, tepi 3 ni tahu, faham boleh buat. Tapi tepi 4 dia memerlukan apa? Tahu, faham boleh buat. Tahu, faham boleh buat. Yang tepi 5 boleh ajak kawan dia. Yang tu kelima dah. Ikut urutan dia kot. Beradab. Maksudnya berikut urutan. Maksudnya ikut urutan. So kalau kata itu yang saya bacakan tadi tu tahu, faham, boleh buat ikut urutan ni yang kita kata yang general lah, yang umum. Tapi bila kita zoom kepada mata pelajaran sains, mungkin tepi 4 ni dia membawa masuk yang lebih detail, yang lebih kita perinci. So kita kena tengok apa keperluan tepi 4. Bila tengok keperluan tepi 4, tengok budak tepi 3 ni. Oh, apa mereka tak boleh lagi? Supaya kita nak bantu mereka kuasai kemahiran tu, mereka boleh naik tepi 4. Itulah lah. Itu isu dia lah. Saya tengok ni untuk tepi 3, kelas saya yang Nasiti dengan NCM tu, kemahiran ni yang dalam kemahiran proses sains dalam membina dan mencerakinkan. Itu pun ke arah tinggi lah. Ayat tu sebenarnya kena tulis sini. Nah, apa dia? Ulang sikit. Proses membina dan mencerakinkan. Kalau tepi 4 tu untuk aplikasi lah. Buat ayat untuk tepi 3. Itu lah. Okey, kita bantu sebab ayat. Kurang kemahiran. Kurang kemahiran. Tiada kemahiran. Dia kurang kemahiran dalam proses membina. Bina apa? Bina dan mencerahkan permasalahan. Membina dan mencerahkan permasalahan yang ada. Dan mencerahkan permasalahan. Tu. Ya. Itu sebenarnya isu dia. Isu budak tepi 3 yang ni. Yalah, yang ni pun bukan kata bukan isu. Tapi kita juga kena pasti isu dia tak boleh naik tepi 4 tu. Pasal apa? Hak ni. So bila kita kata hak ni, apakah intervensi dia? Bila kita dah kena pasti kurang kemahiran, intervensinya perlu ada lah kan? Tapi saya tulis kat mana ni? Oh, saya tulis kat intervensi, silap. Patutnya saya tulis dekat isu. Tulis sini. Kurang kemahiran membina dan mencerahkan masalah. Dengan harapan bila kita bagi intervensi, dia boleh membina dan mencerahkan, dia akan naik ke tepi 4 lah. Maksudnya baru dia lekat kemahiran tu naik tepi 4. Sama juga tepi 4. Apa isu dia? Dia tak boleh naik tepi 5. Dan juga tepi 5. Apa isu? Tak boleh naik tepi 6. Okey, ni Cikgu Zakuan. Cikgu Zakuan lihat semula isu ni. Cikgu Mazah tolong masuk dalam ayat je lah. Oh, Cikgu Mazah lena lah apa? Cikgu dah dengar. Dengar macam dengar. Saya dah setting tadi. Oh, besar dah kecil lagi. Besar dah. Tu saya nak bentang sebab tu kena bagi besar. Sudah lebat ni. Okey nah.
Macam tu lah. So dalam mesyuarat, tulis sikit lah. Perlu guru perlu kena pasti kemahiran diperlukan oleh murid untuk murid naik ke TV seterusnya. Itu. So tapi hak ni dia bukan kata arahan lah. Cikgu Maznah buat sebagai makluman je. Tapi ayat tu macam Tapi arahan. arahan dia kepada KP lah. KP perlu kena pasti. KP perlu kena pasti kemahiran diperlukan oleh murid untuk bergerak ke tahap pencapaian seterusnya. Ini arahan kepada Cikgu Zakwan. Penisai ni cikgu dia ada kemahiran dia lah kan daripada 1, 2 sampai naik last sekali sampai ni. Contohnya macam sembahan kan. Kita senang lah hujan-hujan ni kan. Dia pun tahu yang tahap 3 ni lah kan. Dia pun tahu kalau hujan kita kena pakai payung, tapi bila kita bagi gambar, kita buat hipotesis berdasarkan gambar ini. Contoh budak tu pakai baju hujan lah. Dia kata ada apa bahan yang bahan plastik rayon kan. Bahan plastik boleh digunakan sebagai baju hujan kerana tidak menyerap air. Dia pun tak boleh kata macam tu. Tapi dia pun tahu yang tahap 3 ni nak pergi tahap 4 lah kan. Okey. Kalau saya buat well analisis tadi pada isu tadi, murid tidak boleh menyelesaikan permasalahan menggunakan ayat kata ayat sains. Okey, itu isu dia. Murid tidak boleh menyatakan, contohlah kalau saya tulis sini. Kurang kemahiran tadi ni lah. Okey, kita tulis lah. Murid kurang kemahiran menyatakan proses apa? Proses apa ni? Kemahiran apa ni istilah sains kata tu. Saya dah menyatakan proses sains. Menyatakan kemahiran macam mana? Murid kurang kemahiran menyatakan proses murid kurang kemahiran dalam menyatakan kemahiran proses sains. Betul? Mana? Proses sains yang terlibat. Contohnya buat dia arahan dia mengatakan hipotesis. Buat satu hipotesis berdasarkan gambar. Banyak budak-budak itu arahan dia lah. Saya faham. Okey. Kalau kita buat analisis, pasal apa dia tak boleh? Okay, dia dah boleh baca. Dia boleh baca Dina. Tapi kalau depan kita, kalau dia nak habak mulut dia tahu. Okey, macam ni. Okey, macam ni. Kita tengok balik budak tadi. Budak TP3 kan, cikgu Rasmah kan? Nak TP4. Ni budak-budak ni kan? Okey, ni budak-budak ni. Contohlah saya ambil 6 city, 3 orang. Tapi dalam 6 city, ada lagi 20 orang yang boleh. Kenapa mereka ni boleh, yang ni tak boleh? Sebab tu kita pergi kat analisis tadi lah. Yang ni contoh 6 city. 20 orang boleh, 3 orang tak boleh. Kenapa 3 orang ni tak boleh? Dah. Kenapa 3 orang tak boleh? So 3 orang murid. 3 orang murid. 3 orang murid kurang kemahiran menggunakan proses. 3 orang ni saja. So bila kita tengok 3 orang ni, pasal apa mereka ni tak boleh? Okey, contohnya kita punya kecerdasan tak sama kan? Setengah orang habang sekali tahu. Setengah orang 2 kali. Setengah orang 5 kali. Contoh macam saya. Kalau di KL tu. Takat saya pergi sekali, saya tak hafal jalan. Saya kena pergi berulang-ulang kali. Baru saya boleh hafal. Tapi dah setengah orang, dia pergi sekali je dia tahu. So kemahiran budak kita tak sama lah. Kemungkinan yang ni tak sama. Kurangnya kemahiran kakaknya mungkin tidak apa? Tidak cukup latihan. Mungkin 3 orang tak cukup latihan. Tetapi 20 yang lain cukup. Memanglah betul. Berbalik kepada tadi. Kemahiran tak sama ataupun kecerdasan tak sama. Tengah kita pun ada anak. Bukan kita lah. Cikgu-cikgu lah ada anak. Kan? Kita pun tahu. Ada anak ni macam ni. Ada anak kena ulang-ulang. Hak setengah ni tak apa. Kalau dulu pun kita tengok kawan saya dalam kelas. Pelajar dalam kelas tidur Mai perasa dia dah hebat. Tapi dalam kelas tengok tidur Ada kemahiran tak sama. Mungkinlah 3 orang ni macam tu.
So bila kita kata tak cukup latihan, okay, kenapa tidak cukup latihan? Perlu tak kita pergi dalam lagi? Kehadiran murid dia kurangkan. Dah. Murid tidak. Okey, orang lain pakat buat 200 latihan dah. Tapi oleh kerana dia tak main sekolah, dia buat 10 je lah. Betul tak? Ya. Murid tidak latihan pula, tidak hadir ke sekolah. 3 orang ni. Kenapa murid tidak hadir? Komitmen kurang lah. Okey dah. Komitmen kurang. Kita berhenti kat situ lah. Okey lah ni kita cuba. Apa dia? Anak lalu. Yalah, biar tu kita dah sampai tahap kita bergarisan lah ni. Garisan ni bermaksud luar kawalan. Okey. Dan ni kita ada 2 benda. Tidak cukup latihan, murid tidak hadir ke sekolah. Ni pun. Okey, tidak cukup latihan apa kita boleh buat? Berikan banyak latihan. Berikan latihan. Latihan tambahan. Contoh. Okey. Tapi bila kita nak berikan latihan tambahan, apa isu dia? Ni pula. Nampak tak? Ya. Tapi tak hadir. Okey, bila tak hadir, macam mana kita nak buat? Kita nak bagi juga latihan. Macam mana buat? Kita akan deal dengan warisan. Mungkin kita akan bagi latihan, dia juga dengan waris. Ataupun kita ada alternatif kedua, extra hour. Hari dia main, suruh dia duduk lama sikit. Contoh, kan kita nak buat kan, contoh. Jangan cikgu. Nanti ada waris yang marah dulu. Tak, macam Cikgu Zati buat kan. Cikgu Zati dia maklum dulu, sehari sebelum. Buat maklum dulu. Dia bukan kata tahap terus, memang mak pak marah pun nak tunggu kat pagar tu. Tapi maklum, okey kata anak cik saya akan bagi balik dalam kurang 2.5. Cik setuju tak setuju? Dia kata tak apa, saya mai waktu tu lah ambil anak saya. Ataupun dia kata tak boleh lah saya kerja. Tak boleh tak apa. Kan? Itu kita rancang. Sebab tu kalau kita cuba dalami lah. Saya tak mahu nak ulang balik dah why analysis ni. Kita pun faham dah lah. Okey dah. Cikgu Azna tak apa, dia rakam ni. Ini dirakam, saya rasa dirakam. Dirakam. Cuma dah dengar balik lah 2 jam. Sebab tu saya tak tulis. Saya rakam. Kan senang dengar. Tapi poin-poin yang penting masuk lah. Poin yang penting masuk. Dah. Macam contoh, guru besar membentangkan kaedah membuat why analysis. Itu kena masuk lah. Dalam daya penting. Nanti saya suruh KP semak. KP semak lah. Kita jawab KP semak lah. Lepas tu, okey, kita sambung balik sikit. Saya ingat kita sempat buat tahun 6 sajalah. Yang ni kita tengok sekali dulu asal lagi. Okey, yang tadi lah Cikgu Zakwan, kita cuba kena pasti kenapa murid-murid kita sangkut di TP tertentu. Dia tak boleh naik. Apa masalah dia. Yang tu kita kena perincikan sini supaya kita ada intervensi ke arah menyelesaikan yang tu. Selain daripada yang ni lah. Yang ni tak perlu buang lah. Yang ni pun memang isu juga. Okey, untuk TP5, TP4, 5, okey tak apalah. 4-5 ni sama juga permintaan saya macam tu juga. Okey, kita nak jimat masa sikit. 4.30 dah, saya nak asak lah. Asak dah berhenti lah. Asak ke berapa dah? 4.30 lebih kan? Okey lah, kita tengok tahun lain lah. Kita skip sat. Kalau tengok agenda minit, mana surat tadi? Ni. Kewangan tak ada bentang Kewangan PDPR hal-hal lain. Okey, kita tengok sekali dulu. Kita tengok probably juga. Kena langgar sekali dah asal. Okey, kita tengok kelas 3cm. 3cm ni saya rasa isunya sama macam mata pelajaran lain lah. Apa-apa kita zoom tengok dulu. Kita nak sebab mungkin tak sama. Mungkin sama, mungkin tak sama. Kita tengok 3cm. Okey, Cikgu Maznah kurang faham konsep. Murid berminat terhadap mata pelajaran. Kurang berminat. 20. So Cikgu Maznah ada apa-apa kau nak sampaikan dalam
pencapaian murid 3CM kita ni untuk sains? Okey, untuk 3CM ni sebelum tu minta maaf lah untuk ahli-ahli lah kalau saya berlainan pendapat dengan ahli yang lain sebab ini apa yang saya faham lah sebab saya ikut budak ni daripada darjah 1. Lepas tu saya nampak dia memang yang kurang memahami konsep ni memang agak susah lah sebab darjah 3 ni dia banyak kemahiran proses yang susah, ayat yang susah difahami. Dia cakap sekali kerana dia tak faham, dia kena terang betul-betul dan berulang-ulang. Kalau kelas ni lah. Lepas tu yang saya buat intervensi 5 minit pemanas memori tu maksudnya setiap kali saya masuk waktu PDPC, saya akan ulang cakap satu perkataan sahaja. Lepas tu yang ni saya nak jalankan masa bersemuka lah. Dijangkakan bulan Oktober nanti. Ya. Okey, yang kedua tu murid kurang berminat. Murid kurang berminat ni dia antaranya macam Nurul Zulaika, Rizki ni dia sebenarnya macam terlalu pasif dalam kelas. Rizki ni langsung tak mau bercakap. Tapi kalau saya buat aktiviti yang on tu dia ada juga nak main tengok lah. Tapi dia masih juga. Dia tengok tapi dia tak mau respon. Tapi dia buat. Sekejap. So saya bergaul ni ada buka 2 mic. Ada buka 2 tempat. Bergaul? Siapa buka 2 tempat? Okey dah. Okey teruskan. Okey, yang tu kalau untuk kurang berminat ni saya akan buat hands on lah macam aktiviti eksperimen ke apa. Tapi berkaitan dengan tajuk yang sesuai lah. Bukan selalu. Tapi murid kelas ni dia lebih berminat dengan aktiviti macam ni. Kalau sekadar penerangan saja memang dia out lah macam cikgu tengok lah kan. Terbang merata. Kalau ajak main ada aktiviti dia pun mau. Ya, betul. Duduk dengar kita bertiang tak mau. Tak ada lagi habis semua sempit. Ni kenal ni Yamin apa semua ni kenal. Kalau Akmal tu kalau aktiviti hands on ni dia cepatlah ke depan tu. Akmal ni salah cakap. Tak apa, teruskan. Okey, yang ketiga tu murid lemah dalam menjawab soalan yang memerlukan penerangan konsep sains lah, akibat lah. Ini memang soalan memang kalau tak terang memang tak tahu jawab. Dan kadang-kadang jawapan pun berpandu. Saya kena bimbing. Dia tak boleh jawab sendiri. Itu masalah yang utama daripada tu lah. Tapi yang ni secara bersemuka jugalah bulan Oktober nanti. Itu sahaja cikgu untuk 3CM. Okey, saya rasa Cikgu Mazna memang kenal sangatlah budak-budak ni. Saya boleh faham. Saya boleh ikuti ataupun boleh faham apa Cikgu Mazna cuba sampaikan sebab kelas ni kelas saya. So saya kenal budak-budak ni. Mereka ni macam mana. So intervensi tu saya tengok bertepatan lah dengan isu-isu tu. Kita budak-budak ni tak boleh nak press sangat dan mereka juga tak boleh duduk lama untuk dengar penjelasan. Mereka lebih kata bergerak, ada hands on. Mereka ni kinestetik tinggi ni. So nak kena ada saya suka dalam subjek sains saya suka Qayyum Rakal cikgu. Dulu masa darjah 2 dia tak boleh baca cikgu. Tapi dia sentiasa menjawab soalan saya dan jawapan dia sangat bernas. Dia tak ada dalam ni sebab saya bagi tipi tinggi. Qayyum Rakal ni dia tak ada dalam cikgu sebab dia lepas. Qayyum Rakal ni dia kalau untuk bahasa Inggeris dia antara 3 yang terbaik lah kelas saya. Tapi tahun ni dia baca cikgu lancar. Dia memang kalau bagi peluang kat dia akan menonjol budak ni. Sebab saya tengok dia pandai sikit, IQ dia tu tinggi sikit pada orang lain. Jawapan dia bernas. Lain pada jawapan orang lain. Betul. Lepas tu dia banyak soal saya tahu tak? Dalam bahasa Inggeris dia akan soal. Orang lain tak tanya apa sangat. Yang kaitan bahasa Inggeris dia akan soal. Macam ni. Dia memang bagus. Cuma untuk saya bagi 2 juga kat dia. TP 2. Sebab tu kalau subjek sains memang saya fokus banyak dia sebab selalu dia yang jawab. Betul. Qayyum Alim tu pun bagus juga. Qayyum Alim dia respon okey, cuma dia agak pendiam sikit lah. Dia pendiam, lepas tu dia kerap juga tak main tu, duduk ngantuk. Ya, betul. Batuk-batuk tu.
Naim Nasrullah tu cikgu, dia murid baru tahun ni tapi dia agak cemerlang lah cikgu sebab dia boleh baca. Naim memang cemerlang. Sama dia juga boleh baca daripada sekolah lain. Sama juga macam apa ni, Aidan bagi saya boleh, cuma dia kerap tak mai. Ya. Dia kerap tak mai. Amirul Aidan kerap tak mai. Ya, betul. Okey, terima kasih Cikgu Mazda. Kita mungkin nak tengok sikit kot kalau ada lagi. Cuma Cikgu, saya nak tanya Cikgu Arni diberi untuk mengajar atau mau apa? Ganti siapa tu? Ganti Cikgu Kazami ya? Ya, Cikgu Kazami. Tahun 1 CM. 1 CM? 4 CR, 4 CM. Okey, tak apa. Cikgu pun tak kenal lagi anak murid. Muka pun mungkin tak pernah tengok. Okey, saya faham. Okey, baik. Last kali kita mungkin tengok 1 CR lah kot untuk PBD ni. 1 CR di bawah Cikgu Mazdah juga. Okey. Cikgu Mazdah, tak apa Cikgu Mazdah. Saya nak tengok siapa yang tak bentang je lagi. Ada kaitan dengan kelas yang tinggi tak? Okey, kita tengok 2 CR siapa? Saya juga. Semua Cikgu Mazdah. Ya, sebab saya ni susah sikit nak bagi TP3. Tak, bukan. Dia betul juga salah satu kadang-kadang ada TP ni subjektif sikit pada cikgu-cikgu. Ada yang bagi dia tahu tu 3 boleh dah, tapi ada yang kata berlainan persepsi cikgu. persepsi tak saya sama. punya cara lain. Kita kena hormat, tak apa. Apalah, itu kita tak boleh nak petikai sangat. Cuma jangan jauh. Jangan jauh. Cuma kita kata budak ni mungkin TP2, TP3 tu gagah lagi. Tapi katalah budak yang sama, orang dia kata bukan, dia ni TP5 dah. Tu jauh sangat. Jauh sangat tu kita kena elakkan lah. Kalau dekat-dekat CP-CP tu okey. Sebab kita manusia, dia persepsi lain-lain. Persepsi lain-lain. Itu biasalah. Cuma janganlah jauh sangat. Okey, tak apa. Itu kita bila kita bagi satu TP-TP, kita kenal budak kita, dan bila kita bagi TP, kita ada usaha untuk pertingkatkan dia punya kemahiran lah. So kalau tengok, saya nak sensor sikit, kalau tengok pada tapak tahun 1, tahun 15 ni, saya cuma bagi tumpuan kepada TP 1 dan 2. TP 3, 4, 5, 6 tak ada kan macam tahun 6 tadi. Sepatutnya kena ada lah. TP 3, 4, 5, 6 atau 3, 4, 5 supaya setiap murid di setiap tahap pencapaian tu kita bincang apa macam mana nak bantu mereka lah. Itu mungkin ke depan kita akan gunakan tapak sedemikian lah. Okey, kita berhentilah untuk PBD ni.